Hai kawan-kawan, saya mewakili pelajar tingkatan 4 Bijak Ekonomi dari SMK Tan Sri Haji Abdul Aziz Tapa ingin mengkongsikan sedikit maklumat tentang sejarah tingkatan 4 bab 2 yang bertajuk Kebangkitan Nasionalisme dan subunitnya Perkembangan Nasionalisme di Asia dan Asia Tenggara. Video ini di bawah pimpinan guru sejarah kami, Cikgu Nimarni binti Barung. Unit 2.3 Perkembangan Nasionalisme di Asia. Nasionalisme di Asia merupakan gerakan untuk menamatkan penjajahan kuasa asing dan menuntut perubahan politik seiring dengan pembinaan negara bangsa, contohnya di India, Mesir dan China. Nasionalisme juga berlaku dalam bentuk gerakan pembaharuan dalam negara untuk mengekalkan kedaulatan seperti yang telah berlaku di Empayar Uthmaniyah dan Jepun. Nasionalisme di India. Reaksi penduduk tempatan dalam dahagi India 1857 yang merupakan titik tolak kepada perkembangan nasionalisme di India. Dahagi India 1857 ialah pemberontakan yang telah dilancarkan oleh sepoi atau askar upahan British berbangsa India. Pemberontakan tersebut merupakan reaksi kepada ancaman pengaruh British terhadap adat, budaya dan agama masyarakat tempatan. Brahmo Samaj dan Arya Samaj merupakan pertubuhan penting yang menggiatkan rasa kecintaan kepada budaya tempatan kesan daripada pengaruh budaya barat. Pada penghujung abad ke-19, golongan intelektual menubuhkan pertubuhan politik untuk menyuarakan pandangan. Contohnya, Kongres Kebangsaan India INC 1985 dan Liga Muslim 1906. Liga Muslim merupakan suatu organisasi yang terbentuk pada 30 September 1906 di Dhaka. Kongres Kebangsaan India INC pula adalah parti politik yang luas di India dan ditubuhkan pada tahun 1885. Pada akhir abad ke-19, di bawah pimpinan Mahatma Gandhi, kongres ini menjadi pemimpin utama penggerakan kemerdekaan India yang lebih daripada 15 juta ahli dan lebih dari 70 juta peserta. Pada awal abad ke-20 pula, muncul gerakan bersifat keras yang diketuai oleh nasionalis radikal seperti Bal Gangadhar Tilak dan Bipin Chandra Pal. Mereka menggerakkan semangat penentangan secara militan terhadap British. Selepas Perang Dunia Pertama, INC memperlihat dasar tidak bekerjasama dengan British. Tindakan ini diterajui oleh Mahatma Gandhi yang menjadikan Satyagraha sebagai pegangan untuk menggerakkan nasionalisme di India. Satyagraha bermaksud berpegangan teguh kepada kebenaran. Konsep Satyagraha menjadi asas perjuangan tanpa keganasan. Selepas Perang Dunia Kedua, INC dan Liga Muslim membentuk jawatan kuasa khas bagi merangka rancangan pembahagian India, iaitu negara India dan Pakistan. Pada 14 Ogos 1947, Pakistan diumumkan sebagai negara merdeka dengan Muhammad Ali Jinnah sebagai Governor Jeneral Pakistan. India pula mengisytiharkan kemerdekaan pada 15 Ogos 1947. Jawaharlal Nehru dilantik sebagai Perdana Menteri pertama India. Nasionalisme di China. Nasionalisme di China bercorak anti-Barat bertujuan mengukuhkan peradaban China dalam kalangan orang Cina daripada ancaman penguasaan politik dan ekonomi oleh kuasa asing. Nasionalisme di China bermula dengan penentangan terhadap kelemahan pemerintahan dinasti Manchu, iaitu Kerajaan Manchuria. Dinasti Manchu yang gagal menghalang kemasukan pengaruh Barat telah menyebabkan masyarakat Cina hilang kepercayaan terhadap dinasti Manchu. Tokoh yang mempelopori gerakan kebangkitan rakyat di China ialah Dr. Sun Yat-sen.
Beliau telah mengemukakan 3 prinsip rakyat sebagai ideologi perjuangan, iaitu nasionalisme, demokrasi dan kebajikan sosial. 3 prinsip rakyat merupakan sebuah falsafah politik yang diasaskan Sun Yat-sen yang bertujuan mendorong China menjadi sebuah negara yang bebas, makmur dan berkuasa. Falsafah ini dapat diringkaskan sebagai nasionalisme, demokrasi serta taraf hidup rakyat yang didasarkan kepada fahaman Henry George, seorang ahli ekonomi dari Amerika Syarikat. Prinsip tersebut menjadi asas kepada gerakan revolusi China pada tahun 1911 yang berjaya menumpangkan pemerintahan dinasti Manchu dan kemunculan pemerintahan dinasti Manchu dan kemunculan pemerintahan republik di China. Nasionalisme di Empayar Uthmaniyah dan Mesir. Nasionalisme Empayar Uthmaniyah dan Mesir lahir daripada kesedaran untuk mempertahankan sistem pemerintahan Islam dan agama Islam yang diancam oleh imperialisme Barat pada abad ke-19. Kesedaran tersebut mencetuskan gerakan pan-Islamik dan gerakan Islam. Gerakan Islam ialah satu gerakan pemulihan yang berusaha membetulkan pandangan masyarakat Melayu terhadap Islam. Tokoh yang mempelopori gerakan Islam ialah Syed Jamal Al-Din Al-Afghani dan Sheikh Muhammad Abduh. Imperialisme Barat di Mesir menyebabkan berlakunya pertembungan kebudayaan antara Eropah dan Amerika dengan kebudayaan tempatan yang mengubah budaya dan tradisi kepercayaan masyarakat tempatan. Oleh itu, gerakan Islam menyeru umat Islam berpegang pada ajaran Islam yang sebenar berpandukan Al-Quran dan hadis serta memperbaiki kehidupan masyarakat untuk melepaskan diri daripada penjajahan. Gerakan Pan-Islamik. Idea ini digerakkan oleh Khalifah Abdul Hamid II, iaitu pemerintah Empayar Uthmaniyah. Gerakan ini mendapat sokongan umat Islam di seluruh dunia termasuk tanah Melayu. Sebagai contoh, Tok Janggut menentang British di Kelantan pada tahun 1915. Pada tahun 1883, Syed Jamal Al-Din Al-Afghani menubuhkan kumpulan yang diberikan nama Al-Urwa dan Al-Ukhwah, ikatan yang kuat. Kumpulan ini ditubuhkan untuk memperkuat rasa persaudaraan dan membawa umat Islam kepada kemajuan. Pertubuhan ini telah menerbitkan Akhbar Al-Urwa dan Al-Ukhwah untuk menyebarkan idea pan-Islamik, iaitu seruan penyatuan persaudaraan umat Islam di seluruh dunia untuk bangkit menghalang peluasan kuasa Barat. Pada tahun 1914, Empayar Uthmaniyah menyeru umat Islam yang ditindas penjajah Barat bangkit berjuang bersama-sama dengan Empayar Uthmaniyah. Nasionalisme di Jepun. Nasionalisme di Jepun digerakkan oleh pemerintah Jepun, iaitu Maharaja Mikado Meiji, disebabkan oleh kesedaran untuk mencapai kemajuan bagi mengelakkan ancaman imperialisme Barat. Maharaja Mikado Meiji telah melancarkan gerakan pemulihan Jepun dengan menekankan pemodenan mengikut modal Barat supaya Jepun dihormati oleh kuasa Barat. Prinsip dan semangat Bushido dijadikan asas membina nasionalisme dalam kalangan rakyat dan pemerintah semasa era pemulihan Meiji. Semangat Bushido ialah sikap yang sanggup menanggung risiko, bersungguh-sungguh mencapai cita-cita dan sedia berkorban demi melaksanakan tanggungjawab terhadap ketua dan negara.
Pemulihan Meiji meliputi gerakan pembaharuan dalam semua aspek kehidupan yang menjadikan Jepun muncul sebagai negara perindustrian dan kuasa tentera yang kuat di Asia pada awal abad ke-20. Namun begitu, desakan ekonomi dan imperialisme melampau oleh golongan tentera menjadikan Jepun sebagai kuasa imperialisme di Asia. Unit 2.4 Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara. Nasionalisme di Asia Tenggara berkembang daripada kesedaran memperjuangkan hak bangsa dan mendapatkan kemerdekaan. Namun begitu, nasionalisme di Thailand pula berbeza kerana lebih kepada usaha mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Nasionalisme di Filipina. Nasionalisme di Filipina muncul untuk menghapuskan penjajahan asing. Antara tokoh nasionalis penting termasuklah Jose Rizal, Andres Bonifacio serta Emilio Aguinaldo. Jose Rizal menubuhkan Liga Filipina pada tahun 1892, manakala Spanyol melakukan perubahan politik, ekonomi dan sosial di Filipina. Kegagalan gerakan propaganda menyetuskan idea nasionalisme yang lebih radikal. Bonifacio menubuhkan ketipunan untuk memperoleh kemerdekaan Filipina melalui revolusi dengan menggunakan akhbar khayalan. Aguinaldo bekerja sama dengan Amerika Syarikat dan berjaya mengusir Spanyol dari Filipina. Di bawah penjajahan Amerika Syarikat, golongan nasionalis ini mengubah strategi perjuangan dengan menggunakan saluran diplomasi melalui parti politik sederhana. Pendekatan kerjasama membolehkan Sergio Osmena, pemimpin Parti Nasionalis, dilantik menganggotai Dewan Pemerhimpunan Filipina pada tahun 1907. Gerakan menuntut kemerdekaan ini diteruskan oleh golongan nasionalis sehingga Perang Dunia Kedua. Nasionalisme di Burma iaitu Myanmar. Nasionalisme di Burma ialah manifestasi perjuangan golongan kelas menengah, Sami, Buddha, Takin dan golongan petani menentang imperialisme British. Nasionalisme digerakkan oleh golongan kelas pertengahan berpendidikan barat berikutan pengaruh British yang mengancam kedudukan agama Buddha. Mereka telah menubuhkan Persatuan Belia Buddha pada tahun 1906. Persatuan Belia Buddha merupakan sebuah pertubuhan budaya Buddha di Burma dan ditubuhkan untuk mengekalkan budaya Buddha di Burma dan menentang latar belakang dasar penjajahan British termasuk penggabungan Burma ke dalam India. Tujuan menubuhkan Persatuan Belia Buddha adalah untuk mengekalkan tradisi Buddha, pendidikan dan kebudayaan Burma. Isu kasut telah digunakan oleh persatuan tersebut untuk membangkitkan nasionalisme. Isu kasut ialah sikap orang British memakai kasut semasa memasuki kuil Buddha. Selepas diambil alih oleh Yu Ba Peh, persatuan ini dinamakan Majlis Persatuan Am Kesatuan Burma. Pada tahun 1920, Revolusi Pelajar menuntut penubuhan universiti untuk mereka. Seterusnya, golongan Sami Buddha menubuhkan Majlis Am Sangha Samya dan menyetuskan pemberontakan Saya San pada 1930 hingga 1932. Pemberontakan yang diketuai oleh Saya San bekas PUI yang mendapat sokongan golongan petani yang terbeban dengan pelbagai jenis cukai.
Perkembangan nasionalisme seterusnya dipengaruhi oleh Perlembagaan Burma 1935 telah merangsang perjuangan ke arah pekerjaan sendiri. Golongan Takin menubuhkan Parti Doh Maba ASEAN Kami Orang Burma untuk memperjuangkan kemerdekaan Burma. Akhirnya Burma dengan India telah dipisahkan. Aung San Kyaw Hniang dan Yuh Noh merupakan pemimpin Parti Doh Maba ASEAN dan mengelar diri sebagai Takin yang bermaksud tuan dan menegaskan orang Burma mesti bertuankan orang Burma. Pada tahun 1937, Dr. Bah Maw telah memenangi pilihan raya dan dilantik sebagai Perdana Menteri yang pertama. Nasionalisme di Vietnam. Nasionalisme di Vietnam muncul akibat perubahan sosiopolitik dan sosioekonomi selepas kedatangan Perancis, terutamanya selepas tahun 1918. Gerakan nasionalisme dipelopori oleh golongan Mandarin. Golongan ini memperjuangkan pemulihan sistem pemerintahan beraja. Kemunculan golongan intelektual meningkatkan kesedaran politik dan gerakan anti-Perancis. Nasionalisme Vietnam disalurkan melalui akhbar seperti Tribune Indich, College Philly. Akhbar tersebut mengkritikkan penindasan Perancis dan menuntut hak rakyat Vietnam. Selepas Perang Dunia Pertama, gerakan nasionalisme Vietnam bercorak revolusi didokong oleh dua aliran ideologi iaitu nasionalisme dan komunisme. Nasionalisme ialah perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Komunisme ialah ideologi politik dan struktur sosioekonomi yang menggalakkan penubuhan masyarakat yang egalitarian, tanpa kelas dan tanpa negara berdasarkan pemilikan dan kawalan sama ke atas faktor pengeluaran dan harta secara umumnya. Parti utama aliran nasionalisme ialah Viet Nam Hoc Dang Dang atau Parti Nasionalisme Vietnam, pimpinan Nguyen Thai Hoc, manakala golongan komunis diterajui oleh Parti Komunis Vietnam, pemimpin Ho Chi Minh. Perjuangan VNQDD berteraskan demokrasi, nasionalisme dan sosialisme. Parti ini melancarkan pemberontakan pada tahun 1930 untuk mengusir Perancis dan menubuhkan kerajaan Republik Vietnam. Peristiwa ini memberi kesempatan kepada Perancis melumpuhkan gerakan golongan nasionalis dengan menangkap dan menghukum mati Nguyen Thai Hoc, manakala Ho Chi Minh melarikan diri ke Hong Kong. Gerakan revolusi menentang Perancis diteruskan oleh Ho Chi Minh melalui PKV. Pada bulan September 1945, Ho Chi Minh berjaya mengisytiharkan kemerdekaan Republik Demokratik Vietnam di Hanoi, Vietnam Utara. Beliau dilantik sebagai presiden pertama manakala Vietnam Selatan yang berpusat di Saigon berada di bawah pengaruh Perancis dan Amerika Syarikat. Pada tahun 1976, Republik Vietnam terbentuk. Nasionalisme di Indonesia. Nasionalisme di Indonesia pada awalnya berkisarkan isu pendidikan untuk mengubah nasib rakyat akibat dasar penjajahan Belanda. Raden Ka Ajeng Kartini mempelopori perjuangan untuk memajukan pendidikan kaum wanita. Raden Ajeng Kartini adalah daripada keluarga bangsawan Jawa ketika Jawa merupakan sebahagian daripada jajahan Belanda dari Hindia Belanda. Karya Kartini, terutama surat yang diutus kepada rakan-rakannya di Eropah, dibukukan dan diterbitkan dengan judul Hilang Gelap Terbitlah Terang, Letters of Japanese Princess pada tahun 1911. Karya tersebut mendedahkan dasar diskriminasi Belanda yang menindas dan membawa kemunduran kepada bangsa Indonesia. Kesedaran nasionalisme seterusnya berkembang dengan kemunculan perubahan yang lebih tersusun seperti Muhammadiyah untuk mempertahankan agama Islam daripada ancaman sekuleris Barat. Gerakan nasionalisme menjadi semakin radikal dengan penubuhan parti politik yang memperjuangkan kemerdekaan seperti Syarikat Islam, Partai Komunis Indonesia dan Partai Nasionalis Indonesia.
Syarikat Islam ialah sebuah persatuan perdagangan di Jawa, Indonesia yang diasaskan pada tahun 1909 di Jakarta oleh Tirto Adi Sorjo, seorang peniaga dari kota Surakarta. Partai Komunis Indonesia, singkatannya PKI, adalah parti komunis terbesar, bukan pemerintah dalam dunia, sebelum dikala pada 1965 dan diharamkan pada tahun berikutnya. Partai Nasionalis Indonesia, singkatannya PNI, ialah parti politik yang tertua di Indonesia. Parti ini diasaskan pada 4 Julai 1927 di Bandung oleh pelajar yang terlibat dalam Kelab Pembelajaran Al-Gamine dan diketuai oleh Soekarno yang kemudian menjadi Presiden Indonesia yang pertama. Pada tahun 1928, Kongres Pemuda Indonesia melahirkan Ikrar Sumpah Pemuda yang menjadi tongkat nasionalis. 3 asas yang terdapat dalam sumpah tersebut ialah satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa untuk mewujudkan keutuhan negara bangsa. Bagi mengukuhkan perjuangan pertubuhan ini, Soekarno mempelopori pembentukan Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia PPPKI. PPPKI ialah gabungan organisasi dan parti politik Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ini ialah Sumpah Pemuda. Nasionalisme di Thailand. Gerakan nasionalisme di Thailand bertujuan mempertahankan kedaulatan negara serta menuntut penglibatan rakyat dalam pemerintahan. Nasionalisme di Thailand dipelopori oleh Raja Thailand melalui usaha diplomasi dan pemodenan. Raja Mongkut membina hubungan baik dengan kuasa barat seperti British, Amerika Syarikat dan Perancis. Baginda memulakan langkah pemodenan dengan melaksanakan birokrasi barat. Birokrasi barat Raja Mongkut membawa masuk 80 orang penasihat barat, penasihat kewangan, pelaburan dan polis dari Britain, penasihat kastam dari Amerika Syarikat, penasihat ketenteraan daripada Perancis. Penasihat barat dibawa masuk untuk melatih pegawai tempatan dalam pentadbiran kewangan, pelaburan, kastam, ketenteraan dan polis. Guru dari barat, terutamanya dari British, turut dibawa masuk untuk melaksanakan sistem pendidikan barat. Pemodenan negara dan dasar terbuka Raja Mongkut diteruskan oleh putera baginda iaitu Raja Chulalongkorn untuk menjadikan Thailand negara bebas daripada penjajahan kuasa barat khususnya British. Raja Chulalongkorn 20 September 1853 hingga 23 Oktober 1910 ialah Raja Siam kelima di bawah Wangsa Chakri. Nasionalisme dalam kalangan rakyat timbul semasa pemerintahan Raja Wajiraud. Kelemahan pentadbiran Raja Wajiraud menimbulkan kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik oleh kerabat diraja. Sementara itu, Naib Pridi Panomyong dan Field Marshal Shibul Songram menubuhkan Parti Rakyat dan melancarkan Revolusi Thai pada tahun 1932. Revolusi tersebut telah menamatkan pemerintahan raja berkuasa mutlak. Pemerintahan raja berperlembagaan diperkenalkan dengan meletakkan raja pada kedudukan tertinggi, tetapi tidak mencampuri urusan pentadbiran kerajaan Thailand yang dijalankan oleh Perdana Menteri.
Nasionalisme seterusnya berkisarkan rasa tidak puas hati rakyat terhadap penguasaan ekonomi oleh kapitalis Barat dan orang Cina. Perdana Menteri P. Bulsonggram telah meluluskan undang-undang menyekar penguasaan ekonomi oleh orang Cina dan menggalakkan peribumi terlibat dalam kegiatan ekonomi. Semasa Perang Dunia Kedua, dasar bekerjasama dengan Jepun menyebabkan Thailand tidak dijajah oleh Jepun. Thailand turut memperoleh hak semula terhadap wilayah di Indochina dan negeri utara Tanah Melayu. Akhirnya kawan-kawan, apa yang kita dapat dipelajari daripada pengongsian ini ialah sewajarnya mengambil iktibar untuk sentiasa berwaspada terhadap anasir asing yang boleh menjejaskan kedaulatan bangsa dan negara. Sumbangan pemimpin dalam usaha mengekalkan kedaulatan negara sewajarnya ditelanani untuk mengukuhkan peradaban bangsa dan negara. Baik kawan-kawan, kita terus memanaskan minda kita lagi sikit ya, supaya kita tidak lupai apa yang kita belajar sebentar tadi. Tidak dapat jawab soalan ni, jangan risau. Saya juga sertakan jawapan sekali. Kawan-kawan bolehlah simak jawapan anda. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi ya.